Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang ini, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan pada kali ini, alhamdulillah, untuk meneruskan sesi pembelajaran secara dalam talian. Baik. Jadi sebelum Ustaz memulakan kelas pada petang ini, suka untuk Ustaz nak memperingatkan kepada semua anak-anak murid Ustaz yang Ustaz kasihi untuk menghantar segala tugasan ataupun homework yang Ustaz telah berikan kepada kamu sebelum ini. Okey, kalau kita tengok daripada peratusan pelajar ataupun murid yang hantar tugasan kepada Ustaz, agak mengecewakan. Ustaz tak pasti apakah sebab yang boleh terjadinya perkara yang sedemikian. Mungkin kengkangan internet untuk tengok video ini, ataupun mungkin terpaksa berkongsi gadget dengan adik-beradik, ataupun mungkin ayah ataupun ibu sibuk bekerja di siang hari, mungkin kamu tidak ada masa untuk belajar secara dalam talian ni. Tak apa, Ustaz faham yang tu. Okey, tapi apa yang Ustaz harapkan ialah sekurang-kurangnya, walaupun Ustaz bagi tugasan hari ni, esok ataupun lusa baru kamu hantar, tak apa, Ustaz tak kisah, lambat pun tak apa, asalkan kamu hantar tugasan tu. Itu yang Ustaz harapkan. Sebab apa? Daripada tugasan ataupun homework yang Ustaz berikan kepada kamu, itulah sebenarnya penilaian yang Ustaz boleh nilai apakah kamu boleh mencapai tahap kefahaman dalam sesuatu tajuk dan yang Ustaz ajar tu ataupun tak. Kalau latihan kamu tu, kamu boleh jawab, kamu boleh buat, itu tandanya kamu telah faham tajuk yang Ustaz ajar. Tapi bila mana kamu tak buat langsung ataupun kamu tak hantar tugasan, Ustaz tak boleh nak memberi penilaian. Ustaz tak boleh nak nilai apakah kamu faham ataupun tidak faham. Okey? Jadi ini peringatan kepada semua untuk hari-hari yang akan datang, tolong hantar tugasan ataupun homework yang Ustaz berikan. Okay? Kepada yang selalu hantar, yang tak pernah miss, Ustaz ucapkan tahniah kepada kamu. Okey? Ustaz peringat balik, sebelum ni Ustaz pun dah bagi tahu dalam grup WhatsApp tu. Ustaz maklumkan kepada siapa-siapa yang berjaya memperolehi grade mumtaz. Okey, grade mumtaz ni maksudnya A lah. Bila mana Ustaz semak dia punya kerja sekolah ataupun homework dia, tugasan yang Ustaz bagi, dia hantar, Ustaz tengok dan Ustaz bagi grade mumtaz, yang paling banyak Ustaz akan bagi reward. Ustaz akan bagi hadiah dekat dia. Hadiah apa? Tunggu. Okey, Ustaz berani jamin kalau kamu tak dapat hadiah ni, kamu rugilah. Hadiah dia sangat berbaloi. Okey, sangat berbaloi. Kamu pun tak sangka, benda ni mahal ni, Ustaz boleh beli no. Macam itulah kamu akan sebut nanti bila mana Ustaz bagi hadiah tu. Okey, Ustaz akan pilih seorang daripada kalangan murid lelaki dan murid perempuan, seorang saja. Okey, maksudnya dua lah, lelaki seorang, perempuan seorang. Jadi berebutlah. Okey, nama dah ada dah. Untuk buat masa sekarang, nama dah ada, pelajar lelaki siapa, pelajar perempuan siapa. Okey, tapi masih lagi terlalu awal untuk nak bagi tahu kata dia menang dalam buat tugasan tu. Okey, masih terlalu awal sebab PDPR sampai bulan 7. Okey, jadi kepada siapa-siapa yang tak pernah hantar ataupun ada yang yang dia dah ambil gambar tapi dia terlupa nak hantar, masih ada peluang, masih ada masa untuk hantar kepada Ustaz. Okey, hadiah sangat lumayan. Okey, rugi kalau kamu tak sahut cabaran ni. Okey, tujuan Ustaz bukannya nak bagi hadiah sangat pun. Ustaz nak suruh kamu buat kerja aja. Okey, hadiah tu nombor 2. Okey, yang penting kamu faham tajuk yang Ustaz nak ajar tu. Okey, cukup. Pada hari ni, kita akan sambung pembelajaran kita untuk ibadah. Kamu boleh buka muka surat, buku teks, muka surat 23. Kita akan belajar pula mengenai solat 5 waktu. Minggu lepas Ustaz dah ajar tentang pengenalan tentang solat. Apakah itu solat? Apakah dalil tentang kewajipan bersolat dan kenapa kita kena solat? Dan Ustaz bagi sedikit video
tentang ancaman Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana orang yang tak pernah dalam hidup dia menunaikan solat fardu, bagaimana dia akan mendapat seksaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang mesti ustaz kata, ustaz takut nak tengok video ustaz tu, seram, takut. Saya takut nak tinggal solat lepas saya tengok video ustaz, jadi saya akan solat hari-hari. Alhamdulillah, baguslah tu, satu tanda yang positif. Ustaz sebenarnya bukan nak bagi takut sangat, cuma ustaz nak bagi kamu tu terjentik hati, sedap. Yang kalau kata kamu malas solat, macam itulah yang kamu akan kena. Kalau tak solat, kalau solat kena tak? Kalau solat takkan kena. Tapi kalau tinggal solat dengan sengaja, maka itu antara benda yang akan Allah Ta'ala timpakan kepada mereka yang meninggalkan solat dengan sengaja. Okey, habis. Okey, kita sambung untuk pelajaran kita pada hari ini, solat 5 waktu. Pada hari ini, apa yang kita akan belajar ialah kita akan belajar mengenai macam mana kita nak tahu solat fardu ini masuk waktu. Sebelum ni kita tengok jam. Itu zaman sekarang, zaman moden. Macam mana kalau ikut kaedah sains dia, macam mana penentuan antara solat fardu ni telah masuk waktu. Contoh macam solat waktu subuh. Macam mana kita boleh tahu? Okey, kalau tengok keadaan langit, okey, ini waktu subuh ni. Kalau tengok keadaan langit, ini waktu asar. Tengok keadaan langit, ini waktu zuhur. Macam mana? Hari ni kita akan belajar. Baik. Tengok muka teks, muka surat 20, 23. Baik. Solat fardu ada berapa? Ada 5. Yang pertama subuh, yang kedua zuhur, yang ketiga asar, yang keempat maghrib, dan yang kelima isyak. Ini 5 solat fardu yang wajib kita laksanakan. Kita wajib tunaikan. Sibuk, sakit macam mana sekalipun, jangan miss, jangan tinggal solat 5 waktu ni. Okey, habis. Baik, bilangan rakaat solat. Kita tengok yang pertama sekali, solat fardu subuh. Solat subuh berapa rakaat? Ya, 2 rakaat. Ditunaikan di waktu pagi, iaitu bermula terbit fajar shadiq sehingga terbit matahari. Okey. Jadi, kalau kita solat pukul 8 boleh tak? Tak boleh lah, sebab matahari dah terbit dah waktu tu. Okey, kita kena solat sebelum matahari terbit tu. Itulah antara waktu subuh. Okey, boleh faham? Okey, itu yang pertama, solat fardu subuh. Solat fardu zuhur. Tengok yang kedua. Solat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Waktu zuhur bermula apabila tergelincir matahari sehingga bayang-bayang sesuatu benda sama panjangnya dengan objek asal. Okey, maksudnya di sini yang dia nak cerita dekat kamu ialah bila mana kamu tengok sesuatu objek. Okey, contohlah kita ambil tiang. Tiang tu kamu nampak dia punya bayang-bayang dia sama tinggi dengan objek asal dia. Maka itu menandakan telah masuknya waktu solat fardu zuhur. Okey, boleh faham? Maksudnya bayang-bayang dengan objek tu sama tinggi. Sama tinggi. Boleh faham? Okey, itu solat fardu zuhur. Buka muka surat sebelah, muka surat 24. Solat fardu asar. Solat asar 4 rakaat. Waktunya selepas berakhirnya waktu zuhur sehingga matahari terbenam. Okey, jadi dia ditunaikan sebanyak 4 rakaat dan waktu dia lepas solat waktu zuhur tu habis. Macam mana kita nak kenal? Baik, tadi waktu zuhur, objek tadi sama tinggi dengan bayang-bayang, betul tak? Kan? Tapi waktu asar, objek dengan bayang-bayang berbeza tinggi. Maksudnya objek dia memang kekal lah objek, tetapi bayang-bayang dia lagi panjang daripada objek. Contoh macam tiang. Tiang itu 3 meter. Kamu tengok dekat langit, tengok bayang-bayang, kenapa bayang-bayang tiang tu lagi panjang daripada tiang tu? Kenapa tak sama tinggi? Menunjukkan telah masuknya waktu solat fardu asar. Sampai bila? Sampai terbenamnya matahari. Okey. Habis. Yang seterusnya, solat maghrib. Solat maghrib 3 rakaat. Waktunya ialah ketika terbenam matahari sehingga hilang merah di kaki langit dan tidak kelihatan lagi di sebelah barat. Solat fardu maghrib kita tunaikan sebanyak 3 rakaat. Macam mana kita nak kenal masuk waktu maghrib ni? Senang cerita, kamu nampak dekat langit ada cahaya merah ataupun langit tu dia bertukar color warna merah. Di kaki langit tu nampak macam oranye-oranye matahari terbenam tu, matahari dah terbenam dah. Cuma dia tak terbenam habis lagi. Kamu akan nampak dia punya warna merah dia tu, itu menunjukkan telah masuknya waktu solat fardu maghrib.
Okey, kalau dalam bulan puasa, bulan Ramadan, itu menandakan masuknya waktu berbuka puasa. Itu dalam bulan Ramadan lah. Okey. Dan yang terakhir sekali ialah solat fardu isyak. Solat fardu isyak berapa rakaat? 4 rakaat. Waktu isyak bermula sebaik berakhirnya waktu maghrib dan berterusan hingga terbit fajar shadiq di sebelah timur. Okey, solat isyak 4 rakaat. Waktu dia bila mana hilang sahaja cahaya merah dekat bahagian dekat langit tu, tengok dah gelap, dah langit pun dah tak ada cahaya apa dah gelap dah, maka itu menunjukkan masuknya waktu solat fardu isyak. Sampai bila waktu habis dia? Sampai waktu subuh. Sampai waktu subuh. Okey. Jadi waktu solat isyak ni sangat panjang. Kamu nak buat pukul berapa? Pukul 1 pagi, pukul 2 pagi, pukul 3 pagi. Boleh, tak ada masalah. Okey. Sampailah waktu subuh. Bila waktu subuh dah habislah waktu isyak tu. Okey, dia kena. Jadi panjang waktu solat isyak ni, sangat panjang. Okey, boleh faham? Itu 5 fardu solat yang kita belajar pada hari ini. Solat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Okey, boleh faham? Alhamdulillah. Baik, jadi untuk tugasan untuk ibadah pada hari ini ialah kamu buka buku aktiviti. Muka surat muka surat 23. Okey, muka surat 23. Okey, muka surat 23 kamu buat yang tu sahaja. Okey, ya, muka surat 23 dia suruh kamu gariskan mana keadaan yang menunjukkan masuknya waktu solat tu. Okey. Okey, kalau ada soalan tak faham boleh bertanya. Jangan lupa hantar homework, hantar tugasan setelah kamu selesai. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.